Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 11, baris yang ke-6 daripada bawah. Baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bermula segala najis yang tersebut itu terbahagi atas 4 bahagi. Pertamanya najis mughallazah, keduanya najis mukhaffafah, ketiganya najis mutawassitah. Bermula segala najis yang tersebut itu, mana najis yang tersebut itu terdahulunya didatangkan dhabit najis. Yang terdahulu sekalian binatang suci sekaliannya pada ketika hidup, melainkan anjing dan babi, atau dhabit dia. Sekalian juzuk bangkai, iaitu najis sekaliannya, melainkan bangkai manusia, ikan dan belalang. Bermula juzuk bahagian yang bercerai daripada binatang hidup, iaitu seperti bangkainya pada hukum najisnya dan sucinya. Bermula tiap-tiap yang cair lagi memabukkan, iaitu dinamakan akan dia arak, iaitu najis ia. Bermula darah, iaitu najis sekaliannya, melainkan hati dan jantung dan alaqah dan misk. Dia cerita berkaitan dengan dhabit najis. Kemudian sekalian najis yang dinyatakan terdahulunya terbahagi atas 3 bahagi. Terbahagi atas 3 bahagi. Barang-barang yang najis itu ada 3 bahagian najis. Ada 3 bahagian najis daripada sekalian perkara-perkara yang dihukumkan najis. Kemudian selesai bicara berkaitan dengan bahagian-bahagian najis, najis mughallazah, mukhaffafah, mutawassitah. Kemudian akan disusuli pula najis mughallazah ke, mukhaffafah ke, mutawassitah ke, ada najis aini dan ada najis hukmi. Kemudian macam mana pula untuk menyucikan najis aini dan juga hukmi daripada najis mughallazah, kaifiah cara dia. Kemudian macam manakah cara dia untuk menyucikan najis mukhaffafah yang aini dan hukmi. Kemudian terakhirnya macam manakah cara, kaifiah cara menyucikan najis mutawassitah. Hak kebanyakan najis adalah mutawassitah, selain daripada najis mughallazah, mukhaffafah, yang kebanyakannya adalah najis mutawassitah, yang aini dan yang hukmi. Macam manakah cara menyucikan najis mutawassitah wa aini, kemudian macam manakah cara menyucikan najis mutawassitah hak hukmi. Ni susunan dalam kitab Hidayatus Sibyan, petunjuk bagi orang yang baru belajar. Jadi cara susunan dia pun agak apa sistematik. Sistematik lah.
Disusun-susun tu agak mudah sikitlah cara kita nak memahami bagi orang yang baru belajar. Nama kitab Hidayatus Sadiqin, petunjuk bagi orang yang baru belajar. Jadi bermula segala najis yang tersebut itu terbagi atas 3 bahagi. Mana 3 bahagi? Pertama daripada 3 bahagian najis, najis mughallazun, najis mughallazah. Najis mughallazah. Mughallazah ni najis yang diberati pada hukum. Diberati pada hukum ni dengan bahawa diberati pada hukum serta dengan cara untuk menyucikan najis mughallazah. Najis mughallazah yang diberati pada hukum, apa maknanya? Dengan bahawa cara menyucikan najis mughallazah ni mana ni? Berat sikitlah caranya nak banding dengan najis mukhaffafah dan juga mutawassitah. Itu najis mughallazah, najis yang diberatkan pada hukum. Itu asal makna dia lah. Mughallazah ni yang berat pada hukum, yang diberatkan pada hukum. Mana najis mughallazah ni? Iaitu segala juzuk anjing dan babi. Segala juzuk anjing dan babi. Kita biasa ngajinya anjing dan babi. Dia juzuk. Kenapa ni? Tak kira lah. Bulu ke, kuku ke, sekalian juzuk anjing dan babi ni hukumnya najis mughallazah. Kencing tahi pun najis mughallazah. Kemudian cuma dalam kitab ni dah tambah sikit lagi. So kitab dia tambah pula anjing dan babi dan apa ni? Ini keturunan yang diperanakkan daripada keduanya ataupun daripada salah satu daripada keduanya dengan binatang yang suci. Maknanya anjing babi ni dia dia berlaki dengan hak binatang yang suci. Anjing contohnya dengan kambing, maka yang lahir tu hukumnya adalah mughallazah. Anjing najis mughallazah, kambing suci. Tetapi apabila berlaki antara anjing dan babi, maka hukumnya dia akan turut kepada hak lebih berat. Hukumnya diturut kepada hak lebih berat. Jadi hak najis mughallazahnya anjing, kemudian kambingnya suci. Jadi diberatkan hukum kepada hak najis. Diberatkan hukum kepada hak najis. Maka yang diperanakkan daripada salah satu dari kedua ni dengan binatang yang suci, maka anak yang lahir tu hukumnya adalah suci. Anak yang lahir tu hukumnya adalah suci. Kemudian berkaitan dengan anjing dan babi ni, najis anjing dan babi ni, ini khilaf di kalangan ulama lah berkaitan dengan anjing, kemudian berkaitan dengan babi. Dia anjing ni pandangan dalam mazhab Syafi'i, pandangan dalam mazhab Hambali, hukumnya adalah najis. Adapun pandangan dalam mazhab Maliki, begitu juga pandangan yang muktamad dalam mazhab Hanafi, anjing tu tidak dihukumkan najis. Jadi diri anjing dalam mazhab Hanafi tak najis. Yang najisnya adalah dia punya air liur. Itu mazhab Hanafi. Jadi mazhab Maliki dengan air liur pun hukumnya tak najis. Air liur pun hukumnya tak najis. Adapun mazhab Hanafi, pandangan yang asahnya,
yang tidak najis adalah diri anjing tu tidak najis. Itu mazhab Hanafi. Jadi yang najisnya adalah air liur sahaja. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berkaitan dengan anjing jilat di dalam bekas air. Hadis berkaitan dengan anjing ni, anjing jilat ke dalam bekas air. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah supaya air itu dibuang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah supaya dibasuh 7 kali, salah satunya dengan air tanah. Itu hak berkaitan dengan anjing. Jadi berkaitan dengan anjing ni, hak hadisnya adalah berkaitan dengan anjing jilat ke dalam bekas air. Anjing jilat bekas air dalam hadis Muslim, tahuru ina'i ahadikum iza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab. Setengah riwayat ihdahunna bit-turab, sabi'uhunna bit-turab. Dia ada bagai-bagai riwayat. Jadi Nabi sabda nak menyucikan bekas seseorang apabila menjilat padanya oleh anjing, hendaklah dibasuh 7 kali, salah satu daripadanya dengan air tanah. Jadi sekarang ni itu hadis bicara bab anjing, dengan bahawa apabila anjing tu jilat ke dalam bekas air, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat supaya air tersebut dibuang. Nabi perintah supaya air tersebut dibuang. Kemudian untuk menyucikan bekas tu pula, air yang dijilat oleh anjing, Nabi perintah supaya buang tu air. Kemudian bekas tu, nak menyucikan bekas tu pula, Nabi perintah supaya tuhuru ina'i ahadikum, nak suci bekas kamu apabila jilat pada oleh anjing. Nabi perintah supaya an yaghsilahu sab'a marrat, bahawa membasuh ia seseorang kamu akan bekas 7 kali. Jadi di situ menjadi dalil bahawa jilatan anjing tu menyebabkan bekas tu jadi najis. Bila anjing tu jilat, air tu menjadi najis. Kemudian air tu dicurah, kemudian bekas tu macam mana pula? Bekas tu macam mana pula? Nabi kata nak suci bekas seorang kamu apabila jilat padanya oleh anjing, nak sucinya bahawa membasuh ia akan 7 kali. Akan 7 kali. Ulahunna bit-turab, ihdahunna bit-turab. Yang pertama daripada 7 tu dengan tanah, ada riwayat salah satu daripada 7 tu dengan air tanah. Jadi dalil ni menjadi hadis ni menjadi dalil dalam mazhab Hanafi, yang najis hanyalah air liur sahaja. Yang najis hanyalah air liur sahaja. Adapun diri anjing tu tidak dihukumkan najis. Itu pada pandangan mazhab Hanafi. Kemudian dalam mazhab Syafi'inya, kalaulah air liur tu najis, maka sekalian anjing tu dihukumkan najis. Itu mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Kemudian ada satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam du'iya ila dar, dijemput kepada satu kampung, ila dari qaumin,
pada satu kampung kaum, satu kaum. Fa'ajaba, maka Nabi terima jemputan tu. Kemudian dijemput pula kepada dijemput akan Nabi kepada rumah pada satu kaum. Nabi terima jemputan. Kemudian Nabi dijemput pula untuk pergi pada satu rumah. Tapi Nabi tidak, Nabi falam yujib, Nabi tidak terima jemputan tu. Maka ditanya akan Nabi SAW, faqila lahu fi zalik, maka ditanya akan Nabi SAW pada hak demikian tadi itu, demikian satu rumah jemput Nabi, Nabi terima. Fa'ajabah, Nabi terima. Kemudian dijemput pula pada satu rumah yang lain, falam yujib, Nabi tak terima. Maka ditanya oleh sahabat, kenapa Nabi terima jemputan kepada satu rumah tapi Nabi tidak terima jemputan pada satu rumah? Maka jawab Nabi SAW, inna fi dari fulan, inna fi dari fulanin kalban. Jadi sahabat tanya Nabi, kenapa Nabi tidak terima jemputan untuk pergi pada satu rumah? Sebelum tu jemputan untuk pergi rumah yang lain Nabi terima. Jemputan yang kedua untuk pergi satu rumah yang lain pula Nabi tak terima. Maka sahabat tanya, kenapa Nabi tak terima jemputan yang kedua? Nabi jawab, inna fi dari fulanin kalban. Kerana pada rumah sianu hak jemputan kedua ni ada anjing. Maka dikatakan kepada Nabi, qila lahu, dikatakan bagi Nabi SAW, wa inna fi dari fulanin hiratan, dan sesungguhnya pada rumah seseorang tu ada kucing. Hak Nabi terima jemputan tu ada kucing. Kenapa Nabi terima jemputan? Maka jawab Nabi SAW, innal hirata laisat binajisatin, sesungguhnya kucing dia tidak najis. Setakat tu je. Jadi faham di sini anjingnya adalah najis. Tapi hadis ni kurang kuat lah, sebab itulah didahulukan akan kias. Apabila air liur tu najis, maka sekalian tubuh anjing pun dihukumkan najis. Ini dalam mazhab Syafi'i kita. Sebab hadis tadi tu tak berapa kuat. Jadi Nabi dijemput pada satu rumah, Nabi terima jemputan. Kemudian jemputan yang kedua pergi satu rumah yang lain, Nabi tidak terima jemputan. Maka sahabat tanya Nabi, kenapa kau jemputan yang kedua tu Nabi tidak terima? Nabi kata, kerana di rumah sianu-sianu tu ada anjing. Lepas tu Nabi tak terima jemputan. Maka sahabat pun tanya Nabi semula, hak rumah yang Nabi terima jemputan tu ada kucing. Nabi pun jawab, innal hirata laisat binajisatin, laisat binajasatin, innal hirata laisat binajasatin, kucing tak najis, Nabi kata. Jadi fahamnya anjingnya najis. Tapi hadis ni tak kuat lah. Biasanya dia pakai kias. Kiasnya macam mana? Kalaulah air liur anjing najis, maka tubuh pun hukum najis. Itu mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Mazhab Hanafi, air liur sahaja najis, tubuhnya tidak najis. Adapun mazhab Maliki, pandangan Daud Zahiri, pandangan Imam Zuhrah, anjing termasuk air liur pun tak najis. Anjing termasuk air liur pun tak najis. Lepas tu Nabi suruh basuh bekas air yang dijilat oleh anjing. Nabi perintah air tu supaya dibuang, dicurah. Kemudian bekas tu dibasuh 7 kali. Itu salah satunya air tanah tu. Tu bukan kerana najis. Kalau kerana najis dalam mazhab Maliki pulaknya, kenapa perlu sampai 7 kali kalau najis? Najis biasa-biasa sudahlah.
Lepas tu Nabi suruh basuh 7 kali tu bukan kerana najis. Karenanya apa? Dia panggil ta'abbudiyun. Dia panggil ta'abbudiyun. Ta'abbudiyun ni diperintahkan seumpama tu buat aje. Kerana najis. Bukan kerana. Tidak ada. Bukan kerana najis. Kerana diperintah seumpama tu buat sahaja. Dia panggil ta'abbudiyun. Kita kan dalam perintah agama kita ni banyak ta'abbudiyun. Buat sahaja. Kerana. Kenapa sembahyang 5 kali? Ta'abbudiyun. Buat je lah. Kenapa sembahyang ada 2 rakaat, ada 3 rakaat, ada 4 rakaat? Ta'abbudiyun. Buat je lah. Nampak ada ni? Dia ta'alluliyun ni. Kerana ni. Boleh ceritalah illah dia. Boleh cerita illah dia. Kenapa kau dia halalkan jual beli dalam hukum syariat? Kalau tidak halal jual beli, macam mana kita nak hidup? Kenapa kau dia haramkan riba? Riba orang kesempitan, berhutang dengan kita suruh bayar banyak pula dah. Patutnya orang yang nak berhutang kita hak kesempitan tu tak suruh hutang ke dia. Sedekah teguh. Dah dia susah sangat. Sedekah teguh kan kita pun berat juga maknanya beri hutang, tapi bayar sama je lah. Sebab dia tengah susah tu, dia susah beri hutang, bayar lebih, jadi bertambah susah pula dia nya. Boleh cerita illah dia, cerita bab hukum munakahah, bab hukum nikah kahwin. Selepas daripada bercerai, kenapa ada iddah? Kita boleh cerita illah dia. Kerana supaya tidak bercampur nasab keturunan. Kerana takut bercampur nasab keturunan. Boleh cerita sebab dia. Kenapakah orang mencuri, orang berzina, orang minum arak kena hukum hudud? Kerana untuk menghukum mereka yang melakukan kesalahan dan menakutkan akan orang lain daripada melakukan kesalahan yang sama. Itu namanya apa? Ni dipanggil perkara ta'alluliyun dia panggil. Boleh cerita dia punya kerana dia tu. Ta'abbudiyun ni tadi macam sembahyang. Kenapa sembahyang 5 kali? Kita buat saja. Rakaat berbeza, buat sahaja. Itu panggil ta'abbudiyun. Jadi dalam mazhab Maliki, kenapa kau basuh bekah yang dijilat oleh anjing 7 kali? Ta'abbudiyun. Najis? Bukan kerana najis. Kalau kerana najis, kenapa nak basuh sampai 7 kali? Air tanah pula sekalinya. Kenapa? Kalau kerana najis. Kalau kerana najis, macam najis-najis yang lain lah. Basuh sekali sudah lah. Hilang dia punya sifat apa semua, bersih lah. Tapi kenapa sampai 7 kali ni? Kerana najis? Bukan kerana najis. Lepas tu, ta'abbudiyun hanya diperintah seumpama tu, buat saja. Dia biasa contoh dalam kitab lah. Antara ta'abbudiyun dengan ta'alluliyun ni contoh. Orang yang bercerai, belum bersama, maka tidak ada iddah. Orang yang bercerai selepas bersama, iddah 3 hari suci. Kita boleh cerita kerana tak? Dia berkahwin, belum sempat bersama, berkelahi, bercerai lalu dah. Tak ada iddah lah. Perempuan tu lepas diceraikan, cari lelaki lain, boleh nikah hari yang sama. Balah laku dia kan. Dia pun cari lelaki, nikah hari yang sama. Kan dia berkahwin dah kan. Dia diceraikan oleh suami. Kan cerai oleh suami, ada iddah yang sudah bersama. Ini belum sempat bersama, nak ada iddahnya kok mana? Tak ada iddah. Perempuan tu boleh segera berkahwin dengan lelaki lain. Kalau bersama dah, kalau lepas bercerai, kena tunggu 3 hari suci. Kerana apa? Kerana takut bercampur nasab. Dah. Itu panggil apa tu? Ta'alluliyun. Boleh cerita kerana. Macam mana pula dengan perempuan yang berkahwin, belum sempat bersama, suaminya meninggal, kena tembok contohnya, belum bersama, suaminya meninggal. Ini berlaku di tempat pernah berlaku di selatan Thailand. Aku terima nikahnya apa semua, selesai apa semua, berebut lawan kali, kena tembok, mati.
yang ayah perempuan ni pula ni kuba kerbau 2-3 ekor dah sembelih, dah menantu mati ni. Cari hak lain lalu lah dah. Banyak mana dah belanjanya yang ni. Tak boleh. Sebab apa? Sebab ada edah. Kenapa ada edah dia belum bersama? Ta'abudiyun. Edah pula lebih lama daripada 3 hari suci. 4 bulan 10 hari edah wafat, edah kematian. Dia 3 hari suci ni paling cepat 32 hari tak silap, paling cepat. Gini. Sekarang dia bercerah. Hak bersama dah ni 3 hari suci. Dia bercerah tu tengah suci sekali dah. Lepas cerah sekejap mari hik dah. Lepas cerah sekejap mari hik. Faham tak ni? Sekurang-kurang hik sehari semalam. Sehari semalam. Dia boleh dah sekali suci lah, sebab masa cerah tu masa suci. Faham tak ni? Kan dia 3 kali suci kan. Hik yang ketiga tu boleh berkahwin lah. Hik yang ketiga boleh berkahwin, 3 kali suci. Hik ketiga boleh berkahwin. Masa dia kena cerah itu dia masih lagi dalam suci. Bilang satu dah. Lepas kena cerah sekejap mari hik. Sehari semalam. Sehari semalam rubuh paling kurang sehari semalam. Lepas tu sekurang-kurang suci 15 hari bulan malam. 16 hari. Mari hik pusingan yang kedua tu sehari semalam juga. Baru 17 hari. Ini cerita sekurang-kurangnya 17 hari ke 17. Lepas tu sekurang-kurang suci antara dua hik 15. 17 capur 15 32. Gitu. Kemudian mari hik kali yang ketiga sehari semalam juga 33 hari. Kena mula. Sekarang masa dia kena cerah tu dia suci. Boleh dah sekali. Dia 3 kali suci je. Mari hik sehari semalam. Hik yang pertama suci. Kemudian tu 15 hari bulan malam. Ini sekurang-kurang suci antara dua hik. Jadi capur ni jadi 16. Mari hik kali yang kedua. Mari hik kali yang kedua sehari semalam juga. Jadi baru 17. Kemudian suci kali yang ketiga. Suci kali yang ketiga 15 hari 15 malam 17 capur 15 32. Mari hik semula yang tiga tu habis dah edah dia 32 hari. Hak paling cepat 32 hari. Sebulan lebih sikit edah wafat 4 bulan 10 hari. Tengok. Jadi hak bersama dah edah 3 kali suci. Dia bersama dah. Kemudian bercerai. Edah 3 kali suci 32 hari paling cepat. Hak ni lepas berkahwin belum sempat bersama, suami kena bunuh, kena tembak. Edah wafat 4 bulan 10 hari. Lebih lama daripada hak 3 kali suci. Kenapa? Kenapa dia panggil ta'abudiyun. Ini contoh. Kalau ta'alluliyun kerana. Kenapa yang berkahwin tadi kemudian belum sempat bersama, suami dicerai, maka perempuan yang dicerai oleh suami yang belum sempat bersama ni boleh nikah orang lain serta-merta sebab tak ada edah. Kenapa tak ada edah? Tidak belum bersama kan? Faham situ? Hak bersama dah bercerai kena tunggu 3 kali suci. Haid yang ketiga baru boleh nikah. Kenapa? Supaya tidak bercampur nasab antara suami pertama dengan suami yang kedua. Tu boleh cerita dia punya kerana. Tiba-tiba hak berkahwin belum sempat bersama, suami meninggal, ada edah 4 bulan 10 hari. Kenapa? Ta'abudiyun. Buat je lah. Hak tu perintah syariat dia gitu. Kerana tak boleh nak cerita. Nanti panggil ta'abudiyun. Tak mau tanya. Sebab biasa tanya, jawab tak ada edah, malah tanya. Biasa tepat kalau tanya bercerai belum sempat bersama, okey, tak ada edah. Hak bersama dah bercerai 3 kali suci. Kemudian belum bersama, suami mati, edah ada ke tak? Biasa orang jawab tak ada.
Sebab belum bersama. Oh, tadi kan belum bersama bercerai, tak ada iddah. Sekarang ni belum bersama juga, suami mati. Tak apa tanya. Sebab biasa orang jawab, tak ada lah dia kata. Tak ada lah. Kena jawab macam mana? Tu malah tanya, ya. Ni Wisma ni, tempat standard ni. Tak apa tanya lah. Sungguh, biasa tempat dia akan jawab, tak ada lah. Sebab belum bersama. Dan memang saya pernah dengar orang ceramah. Dia kata tak ada iddah dia kata. Tak ada. Sebab dia belum bersama. Betul? Dia belum bersama. Tapi hak belum bersama, hak tak ada iddah, yang diceraikan, cerai hidup dia panggil. Oh, ni mati, ada iddah wafat 4 bulan 10 hari. Kenapa? Kenapa dia panggil ta'abbudiyun. Hukum perintah gitu-gitu lah. Nak sebut kerana, yalah, cuma setengah ulama buat kerana apa? Kerana nak memuliakan arwah suami. Ada setengah ulama buat kerana tu. Kenapa yang belum sempat bersama, kemudian suami meninggal, kenapa isteri ni masih ada iddah wafat, iddah kematian? Setengah ulama letak kerana memuliakan arwah suami. Dia letak gitu. Tapi biasalah kita kalau nak tegur biasa buat contoh, ta'alluliyun dengan ta'abbudiyun. Ta'abbudiyun ni hak perintah buat je. Kenapa? Tu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama dengan masalah. Kenapa nak suci bekas yang anjing jilat pada bekas ni basuh 7 kali? Mazhab Maliki tu, bukan kerana najis. Kalau kerana najis, kenapa nak basuh 7 kali? Lepas tu kenapa? Ta'abbudiyun. Allah Ta'ala perintah seumpama tu, buat je. Wajib kena basuh bekas yang dijilat oleh anjing tu. Kalau tak basuh berdosa. Tapi semayang sah. Tu mazhab Maliki. Dia gitu. Mazhab Hanafi pula, hadis hanya sebut berkaitan dengan jilat. Maka yang najisnya air liur sahaja. Tubuh tak najis. Mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali, air liur najis, tubuh pun hukum najis juga. Faham tak ni? Dia gitulah dalam bab-bab ni kita kena tak ada ketat sangat lah. Tempat kita ni tak apalah Terengganu, tidak berhadapan dengan anjing. Kalau duduk tempat-tempat yang ada bagai-bagai orang tu, anjing kadang-kadang dibawa masuk dalam lift je. Kita hot tak biasa ni kok, macam nak khabat di ni lift. Dah nak lari macam nak khabat di ni lift. Dah lah, dia bawa anjing dalam lift. Anjing tu pula pusing jinak lah, macam kucing kita lah. Kecil macam kucing kok, jinak je pusing. Allah, takutnya lah kita ni. Oh, takut. Dah kita dengan anjing daripada budak lagi dah. Jumpa anjing gandeng. Kiak ni, okay. Anjing tu bunyi kiak anjing. Jumpa anjing. Anjing tak kacau-kacau pun. Tak boleh. Anjing tak boleh. Oh lah, dah kena pun, tapi peseng tak boleh. Takut. Kena dosa lah. Tapi budak-budak tak berdosa. Budak-budak tak berdosa. Tapi nak ceritanya, kita ni gitu dah dengan anjing ni. Orang kita ni kalau duduk, orang kita bunyi anjing ni tu, tak selesa duduk sini, cari tempat lain, tu orang kita. Lepas tu kadang-kadang orang ni nak suruh orang kita keluar anjing di antara alat dia. Dah kita bunyi anjing dah rumah tu pun kita bosan dah. Rumah dia bukan rumah kita pun. Tapi mana kita rasa tak selesa. Dah rumah bunyi anjing duk nyalok. Macam mana kita nak duduk? Tak sedap duduk sini. Jumpa tempat lain kau mula nak pindah. Tu cara untuk supaya kita keluar dari kawasan tu anjing. Jadi kita ni jenis hak fobia dah. Cuma kalau kita duduk dalam masyarakat yang campur gitu tu, kita faham je lah. Lagipun kalau anjing tu bersentuh dengan kita kering, dia kering, najis tidak akan berpindah. Kita faham tu, tapi fobia adalah fobia tu tak boleh. Kita takut dengan anjing. Jadi mazhab Hanafi, tubuh anjing tidak najis. Yang najisnya adalah air liur.
Mazhab Maliki, air liur pun tak najis. Bukan kata tubuh pun tak najis, air liur pun tak najis. Itu dalam mazhab Maliki, pandangan Daud Zahiri dan pandangan Imam Zuhri. Dia anjing, sekalian tubuh anjing itu tidak dihukumkan najis. Kemudian berkaitan dengan babi. Satu laginya babi. Kita lah orang kita ni, antara anjing dengan babi, lagilah kita takut babi. Anjing tu kita takut dah. Tapi kalau babi, kita tengok dalam FB tu, hok babi berenang dalam air. Tengok dalam FB tu, kan air naik tu kan, babi pula bukan seekor. Babi berenang dalam air. Tengok babi tu pun petepik dah. Babi berenang dalam air. Dia sekarang ni kapung-kapung ni, kadang-kadang babi ni jadi macam kambing pula. Jadi macam kambing, hidup main ni. Jadi ada muka kawasan-kawasan dia kan, orang buat rumah buat apa kan, dalam kapung ni babi 4-5 ekor dia ada, jujuk dah babi. Kita kalau kata anjing dengan babi, kita lebih takut kepada babi. Kita lebih takut pada babi. Babi ni tidak ada dalil yang terang atas najisnya babi. Kalau anjing tadi, anjing jilat dalam bekas air, air tu dicurah, kemudian bekas tu dibasuh dengan 7 kali. Pada ni basuh kenapa? Najis lah. Kalau tak najis bukan kerana perintah basuh. Atau ada dalil berkaitan dengan anjing tu najis. Ada pun berkaitan dengan babi najis, dia tidak ada dalil yang terang, tidak ada. Cuma qiyas sahaja. Qiyas sahaja. Bermakna qiyas, buat bandingan antara kalau anjing tu najis, babi ni dia punya kejadian dia lebih buruk daripada anjing. Maka kalau anjing najis, babi lagilah najis. Hanya qiyas sahaja. Tidak ada dalil yang terang. Dalam ayat Al-Quran, dia hanya menyebut berkaitan dengan diharamkan makan babi. Jadi makan babi itu haram ijma' ulama. Haram makan tidak semestinya najis tuang dia. Kita mazhab Syafi'i, kucing boleh makan ke tak? Haram makan. Dan kucing najis ke tak? Tak. Haram makan tu bab lain, najis bab lain. Jadi dalam Quran dia hanya disebut berkaitan dengan berkaitan haram makan. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmu khinzir wama uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan ke atas kamu akan bangkai dan darah dan daging babi dan barang yang disembelih bukan kerana Allah dengan penyembelihan tu. Mana haram makan daging babi. Itu ijma' ulama. Ijma' ulama. Dalam ayat yang lain pula, illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Melainkan adalah baginya bangkai atau darah yang mengalir, au lahma khinzirin ataupun daging babi. Fa innahu rijsun, maka bau sesungguhnya daging babi tu kotor. Fa innahu domain tu kembali kepada daging babi, kembali kepada mudhaf. Itu kebanyakan ulama. Daging babi tu kotor, najis daging babi itu. Tapi daging babi itu najis, tidak semestinya babi itu najis pada masa dia hidup. Fa innahu rijsun, kerana maka bahawa sesungguhnya lahma khinzir, bukan khinzir. Sebab ada Imam Mawardi dia fa innahu kembali kepada khinzir, maka sesungguhnya babi kotor najis. Ada tak? Kebanyakan ulama tidak. Fa innahu, maka bahawa sesungguhnya daging babi, bukan babi, daging babi. Jadi kembali pada mudhaf, bukan kembali pada mudhafun ilaih. Jadi maka sesungguhnya daging babi najis kotor, dan najis kotor daging babi
Tidak semestinya babi itu pada masa hidup dihukumkan najis. Jadi babi ni pandangan mazhab Maliki contohnya, babi tidak dihukumkan najis. Dan ada satu pandangan dalam mazhab Hanafi pun sama, babi tidak dihukumkan najis. Yang ijma' ulama adalah haram makan babi. Haram makan babi. Yang najis kotornya adalah daging babi. Adapun babi pada masa hidup, mazhab Maliki tidak najis. Ada pandangan dalam mazhab Hanafi tidak najis. Yang najis babi ni mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Kata Imam Nawawi rahimahullah, laisa lana dalilun wadihun ala najasati. Tidak ada bagi kami dalil yang terang. Dalil yang terang atas najisnya babi, melainkan hanya kias saja, kias aulawi. Mana? Dia kias atas anjing. Anjing najis, maka babi ni dia punya hal dia lebih buruk daripada anjing. Maka lebih lagi lah babi dihukumkan najis. Faham tak ni? Hanya kias, tidak ada dalil yang terang. Ni hukum peko. Cuma saya pernah lah cerita bab babi ni. Orang yang agak was-was sedikit, was-was masuk hutan, balik rumah, dia punya pakaian habis basuh air tanah. Masuk hutan. Faham tak masuk hutan? Kita lalu kok semuk-semuk tu, babi lalu dah tu. Mana kita tahu babi lalu? Mana kita tahu babi lalu? Jadi dia ke ni seluar kita ni seluar kita ni. Duduk ni dengan semuk-semuk pun semua tu. Balik basuh dengan air tanah. Tuang mandi dengan air tanah. Berat. Hati was-was. Kata yang kenapa pula? Dah dalam hutan. Memang dia kata adalah tapak-tapak babi tu, adalah. Ada tapak babi ada pun. Hujang-hujang dan ni. Tak ada dah najisnya. Tapi tak boleh. Alah, kalau payah sangat kau mazhab Maliki, pandangan mazhab Hanafi, babi tak najis pun. So mikir kau. Tapi bukan nak pakai mazhab Maliki. Bukan nak pakai mazhab Maliki. Nak lepas perasaan was-was. Dah pelik dia orang basuh pakai air tanah apa semua. Tahu dia orang malu. Jadi nak hilang perasaan was-was tu, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali je hak babi tu najis. Mazhab Maliki tak najis langsung. Mazhab pandangan mazhab Hanafi ada pandangan dari riwayat daripada Imam Hanafi sendiri, ni babi itu pun hukumnya tak najis. Gitu je lah cerita. Nak lepas perasaan was-was tu hak lepas balik kebun tu. Ni. Tapi makan babi haram ijma' ulama. Jadi kalau kata persoalan biasa berlaku lah, orang kata termakan. Duduk kan sosek apa dulu? Sosek ada hak makanan tu. Sosis hak daripada babi. Kalau mazhab Syafi'i kita, dalam mulut kita tu kena sebagaimana najis mughallazah lah. Mana kita berkomor 7 kali berkomor tu tetap dah. Kita wajib berkomor dengan air tanah sekali. Wajib berkomor bukan telang. Jangan salah faham. Lepas tu ludah air tanah. Air tanah ni bukan air lumpur, bukan. Air hanya keruh sahaja. Tengok musim banjir. Gitu air tanah. Lalu berkomor dengan air seumpama tu. Bukan ada tanah pun, hanya air tu berwarna tanah. Bukan kata air tu jadi macam tanah kena banyak jadi macam lumpur, bukan. Hanya air yang dikeruhkan. Mana macam air banjir tu cukup tu. Mana air semua tu kita tak nak berkomor. Bukan telang berkomor. Lepas tu hak dalam tekak dah tekak tu batin syarak tidak memerintahkan kita, sebab hanya diperintah zahir saja. Suci pada anggota zahir badan. Jadi hak dalam tekak ni batin. Maka syarak tidak perintah di situ. Jangan pula salah faham pula. Berkomor air tanah, telang air tanah, minum air tanah, biar kecing air tanah. Ada itu. Ni ada pula reka dia kata kena tukar darah dengan darah lain, sebab darah tu sudah bercampur dengan babi. Ada. Kita hanya hak zahir saja. Mulut contohnya,
kita pun berkomor dengan air tanah sekali. Adapun air biasa 6 kali tu, berapa kali air biasa dah sebelum tu kira jadi dah tu. Tapi selagi tidak air tanah sekali, tidak akan dihukumkan suci. Ada dia ni, sehingga kan ni contoh-contoh apabila kain yang kena najis tu, kain yang kena najis mughallazah ni, kita bubuh di air, kita ikat di air sungai. Berapa kali air sungai lalu? Sejuta kali lalu air sungai. Tidak akan suci selagi tidak menggunakan air tanah sekali. Walaupun sejuta kali air sungai tu lalu. Pada ni, kita buat cerita ni, pakaian tu kena najis mughallazah, kita berikat di akar kayu dalam sungai ke, air pun berjalan. Berapa ribu kali, juta kali air sudah melalui pakaian tu, takkan kau suci selagi tak air tanah sekali. Mana kita duk minum berapa kali dahnya, tapi takkan suci mulut kita, melainkan air tanah sekali berkomor berlalu dah. Itu mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Kalau mazhab Maliki dengan Hanafi tak najis, tak ada isu. Ada ni. Tapi kita mazhab Syafi'i kita buatlah, tapi bukan telang air tanah. Jangan salah faham, tak ada usuruh gitu. Ni kadang-kadang orang yang dia agak dia nak momokkan mazhab Syafi'i ni, seolah mazhab Syafi'i ni agak ketat, dia kata. Kalau tersalah makan siapa kena telang air tanah, siapa kena tukar darah sebab darah sudah bercampur dengan daging babi. Tak ada hukum itu. Tak ada raja seumpama tu. Tak ada raja. So basuh dengan tanah pula bekas-bekas. Kalau najis mughallazah, basuh air tanah bekas, basuh bekas tu dengan air tanah dah sekali. Air biasa 6 kali. Gitulah. Hak mazhab Syafi'i kita, hak babi najis mughallazah. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, ada pandangan dalam mazhab Hanafi, babi bukan najis mughallazah. Jadi mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i kita babi najis mughallazah ni hanya kias jua, tidak ada dalil yang terang. Itu bahagian pertama, najis mughallazah. Kedua, najis mukhaffafah, najis yang diringankan pada hukum. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.